Baik, bertemu kembali dalam siaran Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih kekal bersama dengan kami. Seterusnya hari ini, bersempena dengan Hari Jantung Sedunia, kita ingin memberikan sedikit kesedaran untuk anda semua. Topik ini dibawakan khas oleh Olive House berkolaborasi bersama dengan Yayasan Jantung Malaysia untuk kita bercakap dengan lebih terperinci berkenaan dengan kesihatan jantung. Jadi hari ini seorang tetamu di studio kami bawakan. Saya perkenalkan Profesor Dr. Sazli Kasim selaku pengarah Hospital UiTM dan pakar kardiologi untuk kita bercakap tentang kesihatan jantung. Dr. selamat pagi. Sihat Alhamdulillah. Terima kasih bersama kita hari ini di studio untuk kita bercakap berkenaan dengan topik yang sememangnya penting untuk masyarakat Malaysia di luar sana. Kalau kita berikan sedikit korelasi masalah jantung dengan COVID-19, mereka ni antara yang sangat orang kata rentan terdedah dengan virus ini dan akan membawa kepada kematian. Jadi untuk permulaan ini mungkin doktor boleh berikan sedikit penjelasan mengapa sebenarnya mereka yang mempunyai penyakit jantung ini lebih terdedah dengan kematian sekiranya mereka mendapat jangkitan COVID-19. Jadi pandemik COVID ni memang menyebabkan satu bebanan kepada pesakit-pesakit jantung. Bukan sahaja pesakit jantung yang diserang dengan penyakit COVID, malah juga pesakit jantung yang ada di rumah yang tidak dapat datang ke hospital disebabkan oleh pandemik ni. Jadi pesakit jantung memang berisiko tinggi. Mereka yang ada penyakit seperti lemah jantung, darah tinggi, pernah ada serangan sakit jantung, kencing manis yang berkaitan juga dengan lemah buah pinggang. Jadi kita tahu daripada data-data yang keluar sekarang ni, sekiranya seseorang pesakit itu mempunyai penyakit-penyakit itu, apabila diserang dan dijangkiti dengan virus COVID, risiko untuk mereka masuk ke ICU dan risiko untuk mendapat COVID yang teruk, kategori 4, kategori 5 adalah tinggi dan juga risiko kematian adalah tinggi. Jadi memang dinasihati kepada semua pesakit yang mempunyai 3 serangkai dan sebagainya untuk menjaga diri sebaik mungkin. Puncanya kemungkinan besar disebabkan oleh tekanan yang diberikan oleh virus itu sendiri kepada sistem di dalam badan ni, menyebabkan jantung berdegup laju, tekanan darah naik dan sebagainya. Virus COVID itu bukan sahaja menyebabkan seseorang pesakit yang mempunyai penyakit jantung tu lebih terdedah kepada kematian, malah juga memberikan banyak komplikasi sehingga kepada pesakit yang sihat pun boleh mendapat komplikasi kardiovaskular. Jadi apabila kita cakap komplikasi kardiovaskular ni, sekiranya macam saya seorang yang sihat diserang dengan virus COVID, dihinggapi dengan virus COVID, saya juga boleh mendapat simptom di mana selaput jantung saya bengkak, otot jantung saya bengkak, jantung saya berdegup laju atau tak stabil. Jadi perkara ini kita nampak, simptom-simptom ini kita nampak. Yang masih kita tak fahami sama ada mereka ni yang diserang dengan penyakit seperti myocarditis, bengkak jantung, akan mengalami masalah seperti lemah jantung di masa depan. Seperti virus-virus lain pun banyak juga yang menjangkiti manusia sebelum ni. Jadi kita tahu apabila dia menjangkiti manusia dan menyebabkan komplikasi jantung itu akan bengkak buat sementara waktu dan lama-kelamaan dia akan pulih. Jadi kita harap kebanyakan pesakit COVID yang mengalami komplikasi seperti yang teruk seperti ini juga akan pulih seperti sedia kala. Pun kita nasihatkanlah pesakit-pesakit kita yang lepas diserang dengan penyakit COVID, yang dulunya sihat sebagai contoh dan sekarang ini mempunyai komplikasi, kita akan follow up, kita akan ikut dia. Kita akan pantau dia punya penyakit. Kalau pesakit itu ada 3 serangkai sebagai contoh dan diserang dengan penyakit COVID pun kita akan pantau dengan rapi. Ada juga pesakit yang tidak dapat datang ke hospital. Yang ini menjadi beban kepada pakar-pakar jantung dan doktor-doktor dan hospital-hospital sebab apabila semasa pandemik dia tidak dapat datang ke hospital, kita lakukan pelbagai cara lah, kita telefon, kita buat telemedicine, kita buat virtual phone call dan sebagainya. Namun antara mereka ada yang bagus, ada yang selalu bersenam, ada yang makan sihat, keluar rumah, jalan-jalan. Jadi bila datang jumpa kat klinik atau kat hospital pun tiba-tiba daripada besar badannya jadi kurus. Excellent. Yang itu kita suka. Tapi ada pula di extreme end yang tak bersenam dan sebagainya kan. Jadi bila datang kencing manisnya tinggi, darah tinggi tak terkawal, berat badannya naik dan sebagainya lah. Ada juga yang dekat rumah tu ada penyakit tetapi disebabkan oleh pandemik takut untuk datang ke hospital. Apabila mereka takut datang ke hospital, maka dia ingat simptom-simptomnya adalah simptom ringan.
Jadi apabila kita dapat bergerak kembali, apabila dia sampai ke hospital dah terlambat. Banyak masalah. Jantung bengkak lah, jantung sumbat lah, buah pinggang bengkak lah, kena dialisis dan sebagainya. Jadi kalau doktor boleh kongsikan dari sudut rawatannya, yelah kalau sakit jantung itu rawatan khusus untuk penyakit jantung. Tetapi si pesakit jantung yang mempunyai virus COVID-19, bagaimana bentuk-bentuk rawatannya akan diberikan kepada mereka ini? Si pesakit jantung mempunyai virus COVID-19 tu kita tengok kepada keterukan penyakit dia sendiri. Rawatan tu tidak spesifik kepada penyakit jantung, tetapi sebenarnya merupakan rawatan sokongan. Kita akan menumpukan kepada untuk menyembuhkan virus COVID-19 tu di dalam hospital, dan kita akan juga mencari sama ada komplikasi atau juga ada trigger point untuk penyakit jantung tu sendiri. Sekiranya ada, maka rawatan khusus untuk penyakit jantung atau komplikasi akan diberi kepada pesakit, sama ada daripada ubat ke, daripada pembedahan ke dan sebagainya. Tapi dia agak rumit sekali apabila pesakit COVID itu mengalami komplikasi. Alhamdulillah di dalam hospital kadar komplikasi dia tak seteruk mana, tetapi pada masa yang sama mereka ni ada juga yang terus masuk ke unit rawat terapi, dan ada juga yang kadar kematian dalam golongan pesakit ini juga agak tinggi. Itu masalah dia. Doktor, satu lagi masalah jantung ni dia agak kompleks. Lazimnya kalau yang kita war-warkan, ramai mereka yang berada dalam kategori warga emas lah yang kena sakit jantung ni, tapi tak dinafikan sebenarnya ia juga turut boleh menyerang golongan muda, mereka yang berusia lebih muda dan sebagainya. Ada kematian yang sudah pun disebabkan oleh penyakit jantung ini yang menyerang secara tiba-tiba dan sebagainya, tidak ada simptom. Jadi bagaimana kalau doktor boleh memberikan sedikit penjelasan lebih terperinci tentang serangan jantung terhadap golongan muda? Okey. Jadi kepada mereka, yakni luar daripada topik COVID lah, secara amnya penyakit jantung memang menyerang orang-orang yang lebih berusia, disebabkan faktor usia, pemakanan, gaya hidup dan sebagainya. Tapi kita sering terdengar mereka yang mati muda, dan matinya mati mengejut. Kalau kita lihat statistik, dalam 15 ke 18% daripada serangan sakit jantung, ini yang orang muda yang tiba-tiba atau golongan mereka yang tiba-tiba berat dada, sesak nafas, bila jadi macam tu datang hospital, kita dapat tahu dia ada sakit jantung. Kita tahu antara 15 ke 18% daripada serangan sakit jantung menyerang kepada mereka berumur 45 tahun ke bawah. Kalau kita tengok golongan bawah 50 tahun sehingga 25%, ini tinggi. Kalau kita lihat di negara-negara lain seperti Australia, Singapura, US, purata umur untuk serangan sakit jantung hampir 60. Tapi hampir 70. Tetapi di Malaysia ni muda, dalam 58. Jadi mudahlah golongan kita ni. Antara faktor yang menyebabkan serangan sakit jantung pada usia yang muda ni biasanya daripada pemakanan dan juga gaya hidup. Apabila kita bersekolah, kita aktif, banyak bersukan. Apabila masuk universiti pun sama. Tetapi bila kita masuk ke alam pekerjaan, alam perkahwinan dan beranak 1 dan 2, mereka mula lupa tentang keperluan untuk bersukan dan remain aktif. Di sini kita akan ada masalah. Dan juga apabila kita ambil tabiat-tabiat yang tak baik, merokok, keluar malam, lepak di maplai, di kedai mamak dan sebagainya, ini elemen-elemen gaya hidup yang tak sihat lah. Benda-benda ni apabila semasa pandemik COVID banyak berkurang. Jadi daripada segi serangan sakit jantung di kalangan rakyat, dari kalangan orang-orang biasa ke hospital semasa pandemik COVID pun jatuh. Jadi penjagaan kepada mereka pun agak mudah. Tetapi sekarang ini saya risau sebab apabila ekonomi bermula kembali dan mereka kembali aktif dan kedai-kedai mula dibuka, tabiat lama itu akan datang kembali. Dan kita akan melihat orang-orang muda datang ke Jabatan Kecemasan dengan serangan sakit jantung. Kalau doktor boleh kongsikan secara ringkas bagaimana untuk seseorang individu tersebut mengenal pasti sebarang simptom sakit jantung ataupun serangan jantung? Yang tu untuk orang lelaki senang. Orang lelaki ni simptomnya agak klasik. Sekiranya dia diserang dengan serangan sakit jantung, biasanya dadanya akan rasa berat, panas seperti diempat batu, dan dia akan mula berpeluh, keluar peluh sejuk dia.
Kalau jadi macam tu, pergi ke hospital je. Janganlah fikir ini pedih ulu hati ke, ini angin ke apa. Pergi ke hospital, buat ECG, jumpa doktor, tengok apa kesimpulan dia. Ada juga mereka yang mendapat simptom yang tidak spesifik. Biasanya golongan wanita atau pesakit yang lebih tua. Di sini mereka akan merasa seperti pening-pening kepala, sakit-sakit di bahagian dada yang tidak spesifik, mencucuk kiri dan kanan, mungkin panas di perut, mungkin ada sesak nafas. Jadi simptom-simptom ini kita kena perhatikan. Kalau tak selesa, kalau tak pernah berlaku, pergi jumpa doktor. Lagi satu mengenai penyakit jantung ni, dia akan menyerang apabila jantung tak tertekan dan kena membuat kerja yang berat seperti naik tangga, seperti jogging, seperti buat kerja rumah. Apabila jantung terpaksa mengepal dengan laju, maka dia akan stres. Dan sekiranya ada penyakit, ada salur yang sumbat atau injak yang bocor, maka simptomnya akan berlaku masa itu. Okey. Itu secara ringkas sajalah ya apabila kita bercerita berkenaan simptom-simptom ini. Terima kasih kepada Dr. Sazli secara ringkas saja kesempatan yang ada hari ini untuk cerita berkenaan dengan kesedaran jantung ini. Moga ianya dapat memberikan manfaat untuk anda yang mungkin terdedah dengan serangan jantung ataupun sakit jantung ini. Terima kasih sekali lagi kepada Profesor Dr. Sazli Kasim.